dalam perbincangan hadis-hadis ini ada banyak. Ini ada banyak. Disebut yang ini sebahagian daripada iman, yang ini sebahagian daripada iman. Amalan ini sebahagian daripada iman. Dia berkait dengan amalan. Dia lebih banyak berkait dengan amalan. Yang rukun iman itu berkait dengan kepercayaan. Dalam hati kita itu kita yakin, percaya dengan sebulat-bulatnya. Tapi yang dalam Kitabul Iman, Imam Bukhari membawakan hadis-hadis yang menunjukkan bahawa amal ibadah itu adalah sebahagian daripada iman. Baik, kata Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, bab kufranil ashir wa kufrin ba'da kufrin. Fihi an Abi Sa'idin Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uritu an-nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna qila ayakfurna billah qala yakfurna bil ashir wa yakfurna al-ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aitu minka khairan qad. Kata Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, bab menerangkan perkara kufur kepada suami. Kufur kepada suami ini dalam soal rumah tangga. Kufur di sini bukanlah maksud jadi kafir, tapi maksudnya ialah ingkar. Ini dari segi bahasa. Ini dari segi bahasa sahaja, bukan dari segi istilah. Kufur itu jadi kafir, bukan. Ingkar maknanya menderhaka. Maknanya kalau perkataan kufur itu daripada kalimah kafara. Kafara ini asal maknanya ialah satara wa ghatta. Maknanya dia menutup sesuatu. Jadi sesuatu yang baik itu ditutup. Kalau orang yang kafir itu dia menutup hatinya. Dia menutup hatinya daripada beriman, daripada menerima kebenaran. Sebab itu jadi kafir. Jadi ingkarnya isteri ini sebab dia menutup kebaikan suami dia. Jadi disebut dalam hadis ini kufur kepada suami. Dan kufur yang paling hampir kepada kufur, kufrun ba'da kufrin. Kufur yang paling hampir kepada kufur yang sebenar. Ini dalam riwayat di sini ba'da kufrin. Dalam naskah Bukhari yang lain disebut kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Sama juga lah maksud dia. Maknanya kufur suatu kekufuran yang tidak sampai kepada tahap kufur yang sebenar. Jadi bila kufrun duna kufrin ini tak sampai kafir lah. Dia cuma dari segi bahasa sahaja, iaitu ingkar atau derhaka. Begitu juga dalam perbahasan akidah juga ada juga kita menggunakan istilah yang disebut oleh Imam Bukhari di sini, kufur duna kufr, kufrun duna kufrin dalam perbahasan akidah. Maknanya kalau akidah ahli sunnah wal jamaah adalah akidah yang benar, yang kita yakini, yang 100%, akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi yang menyalahi pegangan ahli sunnah wal jamaah itu, adakah dia jadi kafir? Jadi berlaku perselisihan ulama. Tetapi yang muktamad, pandangan yang kuat sekali, ialah tidak kafir. Mereka ini yang disebut kufrun duna kufrin. Maksudnya mereka itu sesat, ingkar, menyimpang daripada jalan yang sebenar. Tetapi mereka itu tidak kafir, walaupun ada sebagian ulama hukum kafir.
Syiah kafir, Qadariyah kafir, Mujassimah kafir, Musyabbihah kafir, ya. Mu'tazilah kafir. Keras sangat, ya. Tapi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, tidak mengkafirkan seorang pun ahli kiblat. Walaupun kita kata dia sesat, ya, dihukumkan sesat, ya, dikeluarkan fatwa sebagai sesat, tetapi tidak kafir. Itu kena faham. Kufrun duna kufrin. Baik. Hadisnya Abdullah bin Maslamah, kata Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Maslamah telah menyampaikan kepada kami daripada Malik, daripada Zaid bin Aslam, daripada Atha bin Yasar, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah telah memperlihatkan neraka kepadaku tiba-tiba. Telah memperlihatkan neraka kepadaku. Tiba-tiba aku lihat kebanyakan penduduknya ialah kaum wanita. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini boleh melihat syurga dan neraka, ya. Ini salah satu mukjizat baginda lah, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda lihat kebanyakan penduduknya ialah kaum wanita. Walaupun ada yang dia bertanya, Ustaz, yang sekarang ni kan orang belum masuk lagi syurga neraka, tapi kenapa Nabi dah nampak? Nabi dah nampak penduduk syurganya, penduduk nerakanya, ya. Jadi ini bayangan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangan itu sudah diperlihatkan kepada Nabi. Jadi Nabi dah nampak dah. Ya, Nabi sudah nampak. Walaupun pada hakikatnya belum lagi, ya, syurga dan neraka itu belum lagi ada penghuninya. Jadi kebanyakan penduduk neraka ini ialah kaum wanita. Mereka itu kufur. Ya, mereka itu kufur. Jadi bila sahabat mendengar kufur, jadi ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah mereka itu kufur kepada Allah? Jadi mereka faham bila kufur itu, ya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda baginda, mereka itu kufur, yakni kepada suami. Maknanya bila kepada suami itu maknanya bukanlah makna kufur yang sebenar. Kalau kufur kepada Allah itu kufur yang sebenar. Tapi kalau kufur kepada manusia, sesama manusia, itu bukan arti kata kufur yang sebenar. Jadi mereka faham, ya. Jadi orang Arab ini, dia bila didengar sesuatu siakul hadis tu, siakul kalam ataupun gaya bahasa sesuatu ucapan tu, dia faham, dia boleh faham, ya. Bukanlah kufur yang sebenar bila sesama manusia ini, maksudnya ialah ingkar, ya. Mereka itu ingkar kepada suami, ya. Mereka itu, ya, kufur, yakni ingkar kepada kebaikan. Jadi apa yang dilakukan oleh suami itu, ya, daripada perkara-perkara yang baik, ya. Jadi mereka ini ingkar. Sekiranya kamu berbuat baik kepada salah seorang daripada mereka itu sepanjang umur kamu, sepanjang umur kamu buat baik dengan dia, ya. Kalau dah kahwin 10 tahun, 20 tahun, sepanjang tempoh itu memang baiklah, ya, kamu berbuat baik sepanjang tempoh itu. Kemudian dia mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Ya, tiba-tiba ada sesuatu, mestilah dalam rumah tangga mestilah ada berlaku, ya, dalam sepanjang tempoh tu mesti sekali dua kali berlaku sesuatu yang boleh menyebabkan bergaduh, ya, bertengkar. Jadi disebabkan satu perkara itu, maka dia akan berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan daripada kamu, ya, sekali pun. Dia marah sangat, ya, dia marah sangat sampai dia kata, aku tidak pernah melihat kebaikan daripada kamu sekali pun tak pernah tengok.
Padahal sepanjang hidup bersama tu memang baik, berbuat baik, layan dengan baik. Tapi bila sekali berlaku pertengkaran, habis semua. Yang kebaikan tu semua dia lupa semua. Jadi ini yang dikhabarkan, hadis yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antaranya ialah menunjukkan kepada kita tentang perbezaan antara lelaki dengan wanita, dari segi psikologi, dari segi jiwa dia tu berbeza, tidak sama. Ini yang nak nampak tak sama, inilah bila berlaku pertengkaran, jadi dilupa semua kebaikan. Itu yang dikatakan dia kufur dengan suaminya, iaitu ingkar, lupa segala-gala kebaikan yang telah dilakukan sebelum ini. Jadi kenalah kita mengambil pengajaran. Nabi sabdakan ini supaya kita mengambil pengajaran, supaya kita didik isteri kita dengan baik, supaya mereka itu tidak derhaka ataupun nusyuz. Nabi SAW pernah bersabda, kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada seseorang, padahal sujud ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tapi Nabi kata kalaulah, kalau, bukannya betul-betul. Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada seseorang, nescaya akan aku suruh isteri untuk bersujud kepada suaminya. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini menunjukkan bahawa hak suami itu besar, hak yang perlu ditunaikan oleh isteri kepada suami itu besar. Tetapi suami ini dia tidak boleh mempergunakan hak tersebut, dia memanipulasi hak tersebut, seolah-olah apa sahaja dia berkuasa penuh, bukan begitu. Jadi suami pun dia kena faham juga bagaimana hak isteri yang perlu ditunaikan, yang perlu ditunaikan. Dia kena adil, kena melayan dengan baik. Nabi SAW menyebutkan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarga, kepada isteri-isterinya, kepada anaknya. Jadi Nabi ini memang dia telah menunjukkan kepada kita satu contoh tauladan yang patut kita contohi. Bagaimana kita nak mendirikan satu rumah tangga yang bahagia, barulah boleh dikatakan sebagai keluarga misali. Kalau tidak akan berlaku tak bertegur sapa, huru-hara dalam rumah tangga, rasa panas, rasa tidak ada ketenangan. Ini yang kadang-kadang masyarakat kita lah. Sebabnya setiap hari, bukannya setiap minggu, setiap bulan, setiap hari satu pejabat agama tu ada je 2-3 kes orang nak bercerai. Setiap hari satu pejabat agama daerah, belum lagi daerah-daerah lain. Dekat Selangor ni ada 9 daerah. Jadi ada setiap daerah ada satu pejabat daerah. Setiap hari, setiap daerah ada je kes 2-3 orang, 2-3 kes datang nak bercerai. Ini masalah bila tidak mengetahui hak yang perlu mereka tunaikan. Cuma nak katanya di sini walaupun lebih kepada wanita itu supaya kita sebagai suami itu membimbing wanita, membimbing wanita itu supaya mereka ini faham tentang agama, itu yang paling penting sekali. Sebab itu Nabi SAW bila menggalakkan supaya berkahwin itu, tapi Nabi kata pilihlah yang ada agama, pilih yang ada agama. Walaupun setengah orang dia pilih rupa paras, ataupun harta benda, tapi Nabi kata kalau perempuan hitam yang ada agama itu lebih baik. Macam itu sekali. Yang ada agama itu lebih baik. Jadi pilih yang ada agama. Kalau kurang agamanya dia kena diajarlah, diajar.
Jangan dibiarkan. Kata Imam Al-Bukhari, bab al-ma'asi min amril jahiliyah wa la yukaffar sahibuha birtikabiha illa bisyirki liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam innaka mru'un fika jahiliyah wa qaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Imam Bukhari, bab pada menyatakan maksiat itu adalah daripada perkara-perkara yang dilakukan pada zaman jahiliyah. Jadi perkara-perkara yang berlaku pada zaman jahiliyah itu kebanyakannya adalah perkara-perkara maksiat yang harus ditinggalkan, harus ditinggalkan. Orang-orang yang melakukannya tidak dihukum kafir melainkan dengan syirik. Jadi orang-orang yang melakukan perkara-perkara tersebut itu walaupun menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak dihukum kafir. Yang dihukum kafir ini hanya syirik sahaja, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kenyataan ini sebenarnya Imam Bukhari dia nak mengkritik fahaman Khawarij yang mengatakan bahawa orang yang melakukan dosa itu masuk neraka, kafir, masuk neraka selama-lamanya. Ini fahaman Khawarij, fahaman Mu'tazilah. Orang yang melakukan dosa besar itu kekal dalam neraka. Ini sebab dia kafir, kekal dalam neraka walaupun dia Islam. Jadi ini fahaman yang salah, fahaman yang salah. Kerana orang tidak boleh dihukum kafir, kata Imam Bukhari, tak boleh dihukum kafir melainkan dengan syirik sahaja. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau seorang yang mempunyai sifat jahiliyah. Ini sabdaan Nabi kepada salah seorang sahabat yang apabila dilihatnya melakukan saki baki, fi'il ataupun tabiat amalan jahiliyah dulu. Dia masih lagi terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan orang di zaman jahiliyah. Jadi Nabi kata, sesungguhnya pada kamu ada sifat jahiliyah. Nanti akan disebutkan hadisnya. Dan kerana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Dosa syirik sahaja yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia akan mengampunkan segala dosa yang lain daripada syirik. Ini bagi sesiapa yang dia kehendaki. Selain daripada syirik, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Bagi sesiapa yang dia kehendaki. Ini bertepatan. Maknanya akidah Imam Al-Bukhari ini memanglah bertepatan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya kita tidak boleh suka-suka mengkafirkan seorang pun ahli kiblat. Ahli kiblat ini ialah orang yang menunaikan solat lah. Walaupun mereka itu daripada ajaran-ajaran yang salah, daripada kumpulan-kumpulan yang sesat, tapi mereka itu tidak boleh kita kafirkan melainkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbahasan yang lebih detail, dia bukan semata-mata syirik sahaja, tapi juga perkara-perkara yang memang jelas, yang memang jelas mesti diyakini dan diimani oleh setiap Muslim, yang disebut sebagai maklum minad din bid darurah. Perkara-perkara yang sudah maklum dalam agama itu secara mesti diterima oleh setiap orang, bid darurah. Maknanya setiap orang itu tidak boleh, tidak mesti dia yakini dan dia imani dan dia terima. Kalau dia ingkar, maknanya dia kafir, selain daripada syirik lah. Dia seperti dia mengingkari kewajipan solat, mengingkari kewajipan solat, jadi kafir, dia jadi kafir. Qala al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Syu'bah an Wasilin al-Ahdab
Anil Ma'rur qala laqitu Aba Dzarrin birrabadah wa alaihi hullatun wa ala ghulamihi hullah fasa'altuhu an dzalika faqala inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi faqala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzar a'yartahu bi ummihi innaka mru'un fika jahiliyah ikhwanukum khawalukum ja'alahumullah tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbis wala tukallifuhum mimma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Ya, kata Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi, diberitakan kepada kami oleh Sulaiman bin Harb. Katanya Syu'bah telah menyampaikan kepada mereka daripada Wasil Al-Ahdab daripada Al-Ma'rur. Katanya aku telah berjumpa dengan Abu Zar di Rabazah. Ya, di Rabazah. Ya, Ma'rur Al-Ma'rur ini dia seorang tabi'in, ya, dia bertemu dengan Abu Zar, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat namanya Rabazah, jauhnya daripada Madinah 3 marhalah. Ya, 3 marhalah. Kalau 3 marhalah ini boleh jamaklah, ya. 80 km lebih. Jauh daripada Madinah. Jadi dia bertemu Abu Zar di Rabazah. Hal keadaannya sedang memakai baju, ya, sepasang pakaian yang lengkap, dan hambanya hal keadaannya pun serupa, sedang memakai baju hal keadaan yang lengkap juga, ya. Dia tengok yang tuan, ya, tuan hamba tu dia punya pakaiannya lengkap dan hambanya pun sama juga lengkap pakaiannya. Ya, tak ada beza. Tak dibezakan antara tuan dengan hamba. Ini Abu Zar radhiyallahu anhu, ya, dia punya hamba pun dipakaikan dengan pakaian yang lengkap sempurna, sama dengan dia. Kenapa? Lalu aku pun bertanya kepadanya tentang persamaan itu. Jadi peliklah. Ya, jadi Al-Ma'rur ini dia pelik. Biasanya tuan dia akan pakai lain, hamba pakai lain. Ya, nampak dia punya perbezaan. Maka katanya, aku telah memaki seorang lelaki, ya, dengan menghina keturunan ibunya. Abu Zar ini dia pernah memaki, mungkin berlakulah pertengkaran menyebabkan dia marah, ya, sampai keluar, ya, perkataan memaki, ya, kepada lelaki tersebut dengan menghina ibunya. Ini dalam riwayat lain disebutkan lelaki itu ialah Bilal bin Rabah. Ya. Dia bergaduh dengan Bilal bin Rabah kerana sesuatu lah perkara lah. Ya. Jadi Bilal ni orang kulit hitam. Ya. Maka Nabi SAW telah bersabda kepadaku, ini maknanya menegur Abu Zar. Ya, wahai Abu Zar, adakah kamu menghina dia kerana keturunan ibunya? Ya, Nabi marah. Sesungguhnya engkau seorang yang mempunyai sifat jahiliyah. Ini maknanya perbuatan caci maki itu adalah sifat jahiliyah. Hamba-hamba kamu adalah saudara kamu. Kemudian Nabi menyebutkan, ya, hamba-hamba kamu adalah saudara kamu. Ya, sebab Bilal itu asalnya adalah hamba. Ya, Bilal asalnya adalah hamba. Kemudian dimerdekakan. Jadilah dia merdeka. Ini bukan lagi hamba tarafnya. Jadi Nabi menyebut hamba-hamba kamu adalah saudara kamu, maknanya manusia juga, ya, sama seperti kamu. Allah menjadikan mereka di bawah tangan-tangan kamu, ya, maknanya mereka jadi hamba tu dan kamu jadi tuan. Ya, Allah yang membuat begitu. Ya, Allah yang mentakdirkan begitu dan menjadikan kamu itu berkuasa ke atasnya. Ya, sesiapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, ini menjadi miliknya, maka hendaklah dia memberi makan daripada apa yang dia makan. Ya. Maknanya apa yang dia makan, maka kena bagi, ya, hambanya makan sama. Dan memberinya pakaian daripada apa yang dia pakai. Pakaian pun begitu juga, ya, kena bagi pakaian. Janganlah kamu semua, ya, janganlah kamu semua bebani mereka itu dengan sesuatu yang mereka itu tidak upaya. Ya, kalau benda yang berat, ni memang akal, fikiran kita pun tengok pun tak boleh dia buat. Ya. Seorang tak boleh buat. Jangan disuruh, ya, buat perkara yang seperti itu.
jika kamu semua bebani juga mereka, maka hendaklah kamu semua tolong mereka. Ya, jika kamu beban, maknanya suruh mereka juga buat sesuatu yang memang kalau kita tengok pun tak boleh buat seorang ni, ya. Maka hendaklah kamu bantu tolong mereka, ya. Jadi ini nasihat Nabi kepada Abu Zar, ya, radhiyallahu anhu, yang mana, ya, Abu Zar ini seorang sahabat yang terkemuka lah, yang terkenal, ya. Dan banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dengan teguran Nabi itu, maka Abu Zar, ya, dia telah memakaikan hambanya itu lebih daripada yang sepatutnya. Maknanya pakaian itu tak semestinya serupa, ya, tapi Abu Zar dipakaikan serupa, ya, dari segi harga, ya. Walaupun tidaklah sampai ke tahap tu, ya, maknanya yang penting ialah bagi mereka itu makan dan minum. Dan pada masa ini hamba ni masih lagi belum dihapuskan. Sistem hamba ni memang dalam Islam diterima, ya, dan tidak dihapuskan sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Cuma sekarang ini sudah tidak ada lagi sistem hamba, ya, sistem hamba itu sudah tidak ada. Tapi kalau ada lagi nanti akan datang, wallahu taala alam, akan tahu, ya, bagaimana, ya, hak-hak hamba ini. Bab wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fasammahumul mu'minin. Kata Imam Al-Bukhari, bab pada menyatakan jika dua golongan orang mukmin berbunuh-bunuhan, berperang, maka hendaklah kamu semua damaikan antara kedua-duanya. Hendaklah kamu damaikan antara kedua-duanya. Ini ayat Al-Quran, ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fasammahumul mu'minin. Jadi bila ada dua kelompok orang beriman ini berbunuh-bunuhan, berperang, maka damaikanlah kedua-duanya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menamakan mereka itu orang mukmin. Maknanya walaupun berperang itu, ya, berbunuh-bunuhan itu adalah suatu perkara yang dosa, ya, perkara yang dosa, satu perbuatan yang menyalahi syarak, tetapi Allah Taala tetap menamakan mereka itu sebagai mukmin, orang mukmin, maknanya tidak terkeluar daripada iman, ya. Ini secara tidak langsung juga Imam Bukhari mengkritik, ya, fahaman Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan orang yang melakukan dosa ini terkeluar daripada iman, ya, jadi kafir, kekal dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Qala haddatsana Abdurrahman bin al-Mubarak haddatsana Hamad bin Zaid haddatsana Ayyub wa Yunus 'anil Hasan 'anil Ahnaf bin Qais qala dhahabtu li ansura hadzal rajul falaqiyani Abu Bakr faqala aina turid qultu ansuru hadzal rajul qala irji' fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar faqultu ya Rasulullah hadzal qatilu fama balul maqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Daripada Abdurrahman bin Al-Mubarak telah menyampaikan kepada kami, katanya Hamad bin Zaid telah menyampaikan kepada kami, katanya Ayyub dan Yunus telah menyampaikan kepada kami daripada Al-Hasan, daripada Al-Ahnaf bin Qais, katanya aku telah pergi kerana membantu lelaki ini, kata Ahnaf bin Qais, maknanya nak tolong seorang lelaki. Lalu aku ditemui oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, ya. Bila dia melihat Ahnaf ini nak pergi tolong seorang lelaki yang mungkin bertengkar, bergaduh, maka dia bertemu Abu Bakrah. Dia pun berkata, "Ke mana engkau hendak pergi?" Ya, Abu Bakrah ini bertanya. Kataku, "Aku hendak membantu lelaki ini." Katanya, "Baliklah, kerana sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ini apabila dua orang Islam bertemu, ini berbunuh-bunuhan dengan pedang mereka, maka si pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Ya. Wal-iyazubillah. Maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, yang ini pembunuh memanglah patut masuk neraka. Dan apakah gerangan yang dibunuh? Ini pelik. Sebab, kata Nabi, sesungguhnya dia berazam untuk membunuh kawannya itu. Cuma dia terbunuh. Jadi sebab niat dia itu pun menyebabkan dia masuk dalam neraka. Ini walaupun mereka ini dua-dua masuk dalam neraka, tapi tetap mukmin berdasarkan kepada ayat yang disebut oleh Imam Al-Bukhari di atas tadi. Ini walaupun berbunuhan, tetap mereka itu beriman, tidak terkeluar daripada Islam dan masih lagi akan masuk dalam syurga, tapi kena masuk dalam neraka dulu. Masuk dalam neraka dulu, kemudian nanti akan keluar. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, jadi sampai sinilah yang dapat saya kongsikan pada malam ini, dan kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.